Lelaki yang berdarah dahi tu pernah tengok salah seorang dari lelaki tu bertukar jadi harimau masa orang kampung dekat Brastagi nak tangkap lelaki tu sebab cuba masuk dalam sebuah rumah nak cabul anak gadis tuan rumah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dia tambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 235 dan siri 236. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari dalam playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Sebelum mulakan cerita, pada sesiapa yang berminat dengan topik SC ni, boleh tekan link WhatsApp yang saya akan letak di pin komen nanti. Kemudian Tama cuba bangun tapi gagal. Bahagian pinggang terasa sakit. Dalam keadaan serba tak kena, tiba-tiba Tama teringat Datuk pernah guna daun senduduk putih untuk hilangkan rasa sakit sendi dan pinggang. Lepas baca Al-Fatihah dan surah-surah tertentu, daun senduduk putih tu Tama petik lalu diramas-ramas sampai hancur dan berlendir. Kemudian dia tampal daun tu pada bahagian kulit yang luka dan sapu ke bahagian pinggang. Tama tak dengar suara Datuk, Syed Hamid dan pemandu. Pandangan masih sama-sama. Berkali-kali jugalah Tama cuba bangun tapi tak berjaya. Kaki tak dapat digerakkan. Dalam masa yang sama, bahagian tubuh yang disapukan dengan lendir daun senduduk putih tu terasa kebas. Makin lama rasa sakit makin kurang dan akhirnya terus hilang. Tangan, kaki dan segalanya dapat digerakkan semula. Kulit yang terkoyak bercantum kembali. Walaupun tak 100%, sekali pandang kulit tu macam dalam keadaan asal balik. Tama cuba bangun. Alhamdulillah berjaya juga. Kawan, aku dah okey, jerit Tama. Tama, aku dekat sini. Mana? Di sebalik batu besar. Cepat datang, kata pemandu tu. Tanpa buang masa, Tama terus meluru ke arah suara pemandu. Bila sampai dekat sana, Tama tengok si pemandu ni dengan tenang bersiul-siul sambil bersandar pada batu. Kemudian dia tunjuk ke arah lelaki berdarah di dahi yang duduk bersila atas rumput sambil termenung panjang macam fikirkan sesuatu. Siapa yang balut luka dahi lelaki tu? Tanya Tama. Aku, Tama, jawab pemandu. Cerita pemandu tu, lelaki tu banyak serang dia tadi. Semua buah maut. Pemandu dapat tepis. Lelaki tu guna silat tenaga dalam tikus putih. Banyak serang bahagian atas tubuh, terutama jantung. Sebenarnya lelaki tu tak tahu apa-apa. Dia diupah oleh lelaki yang naik motor tu untuk halang perjalanan mereka tadi. Dia terima upah 1/4 je dari yang dijanjikan, tapi badannya teruk kena belasah. Kalau ikutkan hati pemandu tu, nak je dibunuh lelaki tu. Tak lama kemudian, lelaki yang berdarah di dahi tu terus melompat lalu melangkah ke arah Tama dan pemandu. Hati-hati, kata Tama. Si pemandu terus berdiri dalam keadaan siap sedia dan suruh Tama cari tempat yang selamat. Orang ni boleh buat apa saja, Tama. Berjaga-jaga. Kalau dia berkasar, serahkan pada aku, kata pemandu tu. Tama terus berlindung di balik perdu pokok pisang hutan. Si pemandu mula perkemaskan kuda kakinya. Beberapa langkah lagi nak sampai pada si pemandu, lelaki berdarah dahi tu terus berhenti langkah. Matanya renung ke arah Tama lalu tersenyum. Tama balas senyuman lelaki tu. Lelaki tu bersuara, apa yang dikatakannya tu memang benar, tapi percayalah, dia tak akan bunuh aku. Kalau kamu, aku mungkin akan mati. Sebabnya, kata lelaki tu, pemandu tu orang Batak juga, sama macam dia. Silat tikus putih yang pemandu amalkan tu sama dengan amalan dia. Maksudnya mereka ni satu perguruan. Memang dah jadi pegangan pendekar tenaga dalam tikus putih. Tak akan bermusuhan dengan orang seperguruan. Tak boleh derhaka pada pemerintah. Kami berdua satu marga. Saya malu marga saya diperalatkan orang kerana wang, kata si pemandu tu. Tama tak pula tanya apa marga mereka berdua, sebab bagi Tama perkara tu terlalu peribadi. Kemudian si pemandu suruh lelaki tu
tolong mereka tangkap orang yang bagi upah pada dia. Tapi kata lelaki tu, ilmu kebatinan mereka tinggi, boleh jadi harimau bila terdesak. Mereka berdua bukan lawan mereka ni. Lelaki yang berdarah dahi tu pernah tengok salah seorang dari lelaki tu bertukar jadi harimau masa orang kampung dekat Brastagi nak tangkap lelaki tu sebab cuba masuk dalam sebuah rumah nak cabul anak gadis tuan rumah tu. Lelaki berdarah dahi tu ikut mereka sebab nak belajar ilmu harimau jadian tu lah. Pemandu bersuara, kamu tahu orang tu boleh jadi harimau waktu malam je, waktu siang ilmu tu tak menjadi. Tak tahu? Ertinya kamu belajar ilmu setengah tiang. Si pemandu kata, ilmu dua lelaki yang boleh jadi harimau tu tak mampan buat Tuan Syed. Dia boleh kalahkan mereka. Bila dengar si pemandu cakap macam tu, lelaki tu terus kerutkan dahi. Kamu jangan permainkan aku, kata lelaki tu. Terpulanglah pada kamu sama ada nak percaya atau tak, jawab si pemandu tu. Lepas tu si pemandu ajak Tamah pergi tolong Datuk dan Syed Hamid. Si lelaki tu pula terpaksa tolong si pemandu sebab mereka ni satu marga. Tapi masa mereka melangkah tu, Tamah rasa macam ada sesuatu yang pelik. Si pemandu yang jadi kepala jalan macam hilang arah. Rasanya dah jauh mereka berjalan sampai berpeluh seluruh badan. Tapi bila toleh ke belakang, batu besar tu masih dekat dengan mereka lagi. Maksudnya mereka tak ke mana-mana, masih berlega-lega sekitar batu besar. Kita berhenti, aku penat, kata pemandu. Dalam keadaan tercungap-cungap, mereka bertiga terbaring atas rumput di kawasan lapang nak rehatkan diri. Tamah, aku rasa kita diperdaya orang, kata si pemandu tu. Boleh jadi. Hari dah berganjak ke petang. Dalam tempoh beberapa jam lagi, matahari akan terbenam. Usaha nak cari Datuk dan Syed Hamid akan jadi bertambah sulit. Akhirnya mereka buat keputusan untuk kembali semula ke arah batu besar tu, tempat mereka mula bertolak tadi. Sampai dekat batu besar tu, Tamah bersuara, macam mana boleh jadi macam ni? Kita disihir. Kenapa kamu cakap macam tu? Mula-mula lelaki tu diam je, tak nak jawab. Tapi lepas kena ugut dengan si pemandu tu, barulah lelaki tu cerita. Kata lelaki tu, sebenarnya dia tak mampu lawan selain dari ilmu tikus putih. Tapi si pemandu ni ada belajar silat harimau lindung anak, ilmu yang tak ada pada dia. Dan semuanya dah diatur sejak mereka tahu Syed Hamid akan lalu jalan ni untuk ke Medan. Persediaan semua dah dibuat. Tiba-tiba lelaki tu suruh Tamah dan pemandu buka baju dan sapukan ke muka masing-masing. Macam dipukau, mereka berdua ikut je arahan dari lelaki tu. Bila semua arahannya dah dibuat, pandangan Tamah jadi sama-sama. Tercium bau cabai kering dan bawang bakar. Mereka berdua terus tersedak. Ada tercium bau bawang dan cabai kering terbakar? Tanya si lelaki. Ada. Ertinya pantang dan petua berjaya saya tawarkan, kata lelaki tu. Kemudian lelaki tu berlari mengelilingi batu besar tu berulang-ulang kali. Lepas tu dalam keadaan yang amat penat, lelaki tu melangkah longlai ke arah mereka. Sebaik sampai, dia terus rebah ke tanah, berguling-guling sambil peluk lutut. Bunyi nafasnya cukup keras. Lepas 10 minit berguling, bunyi nafasnya semakin lama semakin lemah dan akhirnya terus berhenti. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.